أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وفتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang sekali lagi mengaturkan kita di pagi Jumaat ini 22 hari bulan Mac. Kita ada seminggu lagi bulan Mac. Lepas tu kita akan memasuki bulan April. Lepas tu kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ya, semoga dalam bulan Ramadan ni kita akan juga menambahkan usaha kita ya dalam menguasai, memahami ayat-ayat Al-Quran ya. Dan yang Quran tu banyak Allah pesankan kepada kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran supaya Al-Quran tu kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita. Kita masih lagi berkongsikan ayat yang ke-19 mengenai kalimah minas sama'i, dan kita melihat beberapa contoh kalimah as-sama'i itu digunakan di dalam ayat Al-Quran ya. Kita menggunakan digital Quran, ada korpus quran.com untuk membantu kita mengenal ya bagaimanakah kalimah as-sama'i itu juga digunakan dalam berbagai-bagai bentuk ya, supaya kita dapat memahami konteks kalimah tu dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran ya. So kita teruskan perkongsian skrin seperti biasa. Dan saya terus bawa kepada qurancorpus.com ya, di mana kita menggunakan pencarian di dalam digital Quran Corpus Quran.com ni dengan memilih surah, di sini surah Al-Baqarah. Lepas tu kita pilih ayat yang ke-19 dan kita tekan button go ni, dia akan bawa kita kepada senarai ke semua kalimah-kalimah di dalam ayat 19 ya, bermula dengan kalimah pertama sampailah ke hujung kalimah ya. Hari itu kita telah melihat ada berapa kalimah di dalam ayat ni, ada 19. Jadi ditulis itu 2:19, 19 mana surah yang kedua ayat ke-19, kalimah ke-19 ialah bil kafirin ya. So banyak maklumat yang dia boleh kongsikan kepada kita. Sekarang ni kita nak melihat maklumat tentang kalimah as-sama'i ini. Jadi tuan-tuan tekan di as-sama'i ini, dia akan bawa kita kepada muka surat yang lebih terperinci lah ya, iaitu disediakan kepada kita 3 huruf akar dia, sin, mim, waw. So bermakna kalimah as-sama'i ini adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar, sin, mim, waw ya. Dan membangun kata kerja dalam bentuk sebelum dia membentuk kalimah as-sama'i, ada proses dia, iaitu membentuk kata terbitan dulu ya, samaun dulu,
kemudian ditambahkan alif lam ta'rifah menjadi as-sama. Kemudian adanya min di sebelumnya, dalam ayat tu dia ada kalimah min ni yang ditukar kepada mina, menjadilah dia satu kalimah yang majrur. Itulah sedikit sebanyak maklumat yang kita telah lihat 2 hari lepas, dan semalam kita akan melihat kumpulan-kumpulan kalimah yang berkaitan dengan as-sama'i ini dengan menggunakan konkoden. Ya, yang ni kita tekan di konkoden tu, so dia senaraikan kepada kita semua ayat-ayat yang menggunakan kalimah bersabit dengan as-sama'i. Dan di semalam pun kita telah memulakan perkongsian dengan melihat beberapa contoh dalam beberapa ayat yang disenaraikan ni. Kita sudah sampai ke bahagian ayat yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Sin mim waw tadi digunakan dalam bentuk sama watin, ya. Sama watin tu, kalau nak saya tunjukkan macam mana sama watin tu berlaku, mungkin kita tunjukkan dalam bentuk pembentukan kalimah, ya, supaya kita lebih mengenal dia, ya. So sekarang ni saya kopikan dia, tapi yang terbaiknya ialah kita lihat apa, kalau kita copy daripada sini, tuan-tuan kena buat perubahan sikit dari penulisan yang saya tunjukkan sekarang. Kopikan dia, bawa ke Leksi Logos, ya. Sebab dia ni masih lagi menggunakan penulisan resam, dipanggilkan resam imla, resam yang lama, ya. Sekarang ni resam Osmani, kita kena tukarkan alif ni kepada alif yang kecil, ya. Buangkan dia, lepas tu tukarkan saja. Tapi untuk menukarkan tu, tuan-tuan kena gunakan button penjarak, dia panggil, ya. Tekan 2 kali, yang eloknya tekankan 2 kali, ya, supaya kita letakkan alif kecil tu, iaitu di sini yang menggantikan alif ni tadi, alif kecil. Tu alif kecil, kemudian tekan sekali lagi untuk menjarakkan dia, ya, daripada huruf selepasnya waw tu. Begitu juga yang ini, alif ni pun tuan-tuan boleh tukar kepada alif kecil juga, ya. Tuan-tuan kena tekankan butang penjarak ni, ya. Kalau saya tunjukkan sekarang kenapa kena tekan tukang penjarak. Kalau terus tekan alif kecil ni, tuan lihat alif kecil ni akan berada di atas waw. Sebab tu kita kena tekan butang penjarak dulu, ya. Tengok saya demonstrate. Tekan sini, kerana ni alif ni berada duduk atas waw. Kita tak mahu yang tu. Alif bukannya duduk di atas waw, tapi alif tu kena berada selepas waw. Jadi kita tekan dulu butang penjarak ni, ya. Lepas tu barulah letakkan alif kecil tu. Kemudian tekan di satu lagi, ya. So itu sama watin, ya. Tetapi disebabkan alif di dalam Leksi Logos ni dia memerlukan tapak. Jadi penjarak tadi dia menjadi tapak yang kepada alif kecil. Itu kita tidak boleh elakkan, ya. Sepatutnya dia tak bertapak di sini, tetapi default dia, ya, default feature yang Leksi Logos tu dikena alif tu berada di atas tapak, seperti juga yang ni tadi, ya. Dia ada di atas tapak penyambung dia tu. Ya. Kalau dalam tulisan sebenarnya dia tak ada tapak, tapi itu kita tak boleh buat apalah, sebab apa ni, memang komputer ni dia tak ada, ya. Dia tak boleh meletakkan alif kecil tu bersendirian, ya. Dia kena ada tapak dia tu. Okey, so itulah sama watin. Jadi kalau kita nak tunjukkan apakah samawati ini, kita boleh tunjukkan dalam bentuk pembentukan kalimah, ya. Samawatin, dia juga dibentuk daripada 3 huruf akar, sim, mim dan waw.
Ya, bermakna kalau kita buat pembentukan kalimah ni, kita akan membuat pembentukan kalimah kepada dua-dua kalimah as-sama'i tadi dalam bentuk mufrad dan juga dalam bentuk jamak. Jadi dia tackle sekali lah, two in one. Ya. Jadi kalau kita faham tu, nanti kita tak payah buat pembentukan kalimah sekali lagi lah. Okey. Dan kita balik kepada tadi, iaitu si mim waw. Ya, tuan-tuan sudah lihat tadi di mana kita dapat si mim waw tu adalah daripada 3 huruf akar dia. Ya. Jadi akar ni dia sepatutnya ada kata dasar, ya, tetapi kata dasar itu bukannya untuk kalimah as-sama'u ni, tapi kata dasar untuk makna yang lain, ya, iaitu si mim waw ni juga digunakan untuk membina kalimah-kalimah yang memberi erti yang berkaitan dengan nama, ya, nama, menamakan, penamaan dan sebagainya, nama, ya, bukannya langit. So yang langit ni dia tidak ada kata dasar. So apa kita buat, kita letakkan bahagian kata dasar, bracketkan dia, kita letak dot 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 saja untuk menunjukkan dia tidak ada kata dasar. Jadi bermakna kata terbitan dia adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar ni. 3 huruf ni terus dibangunkan menjadi kalimah apa, samaun, ya, samaun. Tapi samaun kita tulis dulu samaun, iaitu langit. Ya, langit, samaun, itulah kata terbitan. Biasanya kata terbitan kadang-kadang ada acuan, ya, untuk membuat kata terbitan ada acuan. Tapi untuk konteks ni, samaun ni dia tidak ada acuan. Dia menggunakan kaedah yang kita panggilkan mengikut orang Arab bertutur menyebut kalimah tu. Jadi tulisan dan bentuk kalimah tu mengikut bunyi cara orang Arab menyebutnya, iaitu samaun. Jadi kaedah tu kita panggilkan sama'i, ya. Sim, mim, alif, ain dan ya, bermakna cara orang Arab bercakap. Dia tak ada acuan. Apa yang dimasukkan acuan ialah, selalunya kita akan merujuk kepada acuan ni lah, template acuan ni, template acuan. Kalimah Quran biasanya dibentuk daripada acuan ini, ya. Tapi di sini dia tidak dibentuk daripada acuan, mana-mana acuan di sini, ya. Jadi dia dibentuk mengikut pertuturan orang Arab. Orang Arab nak menggelar langit tu dipanggil maun. Maka kita mengejanya, siapa-siapa pun akan mengejanya sama pun dengan mengikut bunyi perkataan yang disebutkan oleh orang Arab tu, yang dinamakan kata terbitan tanpa acuan, ya, sebab apa, dia mengikut kaedah sama'i. Tapi samaun ni default dia masih lagi apa, mufrad, iaitu singular, apa lagi, nakirah. Itu default dia mesti apa, kata nama dia singular dan apa, ya, dan nakirah. Dia nakirah maknanya dia bertanwin dan tidak ada alif lam lagi. Dia bukannya isim makrifah. Kata terbitan tu adalah dalam bentuk nakirah. Kita lihat apa ni, kalimah yang dalam ayat tadi samawatin juga dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lam ta'rifah. So kita tak perlu tukarkan dia kepada isim makrifah. Cuma sekarang ni samawatin ni adalah jamak kepada samaun, itu saja. Ya, jadi mana sama un ni kita tukar kepada jamak dia dulu, ya. Dia masih lagi marfu' ni. Dia mengambil pada dhamma. Default dia ialah apa tadi kita kata, dia bilangan dia mufrad,
singular, ta'yin dia nakirah, kemudian ya i'rab dia ialah marfu' yang ditandakan oleh baris dhammah. Ya. Jadi bila kita nak menukar kepada jamak tu, dia masih lagi jamak yang marfu'. Ya, itu kita pinjam je sini tulisan ni sebab kita dah buat tadi. Jamak kepada sama'un ialah sama wa tun. Itu dia jamak dia. Dia masih lagi marfu'. Ya. Sama wa sutta tu kita tukar kepada dhammatain. Ya. So bermakna jamak kepada samaun ialah samawatun yang marfu'. Sebab ini masih lagi marfu'. Macam mana dia menjadi samawatin tu mesti ada sebab dia, ya. So di dalam ayat tu kita melihat kerana adanya kalimah sab'a, ya, sab'a sebelumnya. Ya, so kita masukkan kalimah sab'a, sin balik atas, ba yang sukun, ain balik atas, iaitu 7. 7 ni dipanggilkan al-adad, ya, nombor. Bila sab'a dengan samawatun, ya, kalau saya buatkan kat sini, kopi dia ni dulu ke sini, tunjuk kepada tuan-tuan yang sab'a samawatun ni tak exist, ya, tak wujud. Sebab ini peraturan apa ni, kalimah kata nama yang membabitkan nombor, dia menggunakan kaedah idhafah. Sab'a menjadi mudhaf, yang kalimah kedua tu mesti mudhafun ilaih. Itulah peraturan dia. Jadi maknanya kalau yang ini salahlah ejaan dia, ya. So kita kena tukarkan dia, meraihkan pertalian ni mesti dalam bentuk idhafah. So bila bentuk idhafah bermakna kalimah yang kedua tu mestilah dimajrurkan, tukarkan dhammatain tadi kepada kasrotain. Jadilah samawatin. Sebab itulah di dalam ayat tu apa samawatin, ya. Kalau saya nak bantu dalam konteks ini, samawatin ni, yang ni kita bantu sikit dengan penulisan, ya, supaya tuan-tuan dapat melihat lebih baik, ya. Yang ni kita panggilkan dia apa? Al-adad, ya. Letakkan apostrofi itu bermakna ain, lepas tu a itu bari kepada ain itu bari atas, adad, al-adadu, ya, al-adadu ataupun al-adad pun cukup. Kita wakafkan jadi al-adad. Al-adad apa dia? Nombor pembilang. Ini dalam apa? Dalam aspek tajuk al-adad, nombor pembilang, dan juga bila ada nombor pembilang, okey, masukkan apa tu? Makna dia 7 lah. Sab'ah ialah 7. Dan bila al-adad ada yang dibilang. So yang dibilang ni lah samawatin tadi. Ya. Kalau kita nak tengok ciri di situ, al-adad nombor pembilang ni, apakah dia? Dia mengambil bentuk apa? Sab'ah tu muzakkar, yang baris atas mansub, ya, mansub. Dia kalau nak kemas kali kita letak dia isim al-adad, ya, isim, maknanya dia jenis kata nama. Itu penangan kepada sab'ah tu kita bantukan dengan arrow. Ambil arrow, letakkan warna hijau seperti biasa yang kita lalu buat, ya, nak menerangkan sab'ah tu. Kalau kita nak nampakkan dia sekali, kita besarkan sikit ni, besarkan sikit tulisan ni,
supaya dia masuk sekali. Boleh tak? Lagi elok ya. Kita besarkan sikit dan kita ambil balik, aliskan apa ni, supaya kita buat penerangan tu di sini ya. Arrow ni bawakan tu ni. Okay, nak menerangkan. Sab'ah. Dia adalah isim al-adad, iaitu nombor pembilang. Ciri dia ialah muzakkar. Kalau kita nak tambahkan lagi, ta'yin dia apa? Nakirah ya. Dia itu adalah isim nakirah. Boleh letakkan sebelum muzakkar tu, dia tu bentuk nakirah. Kerana dia berperanan sebagai mudhaf ya. Mungkin saya tambah sikit apa juga sinilah ya, sebelum beri makna itu kita bantu beri lagi tambahan yang juga mudhaf. Maknanya dia berperangan sebagai mudhaf ya di dalam tu. Dan makna dia ialah tujuh. Bila dia mudhaf, sebab tu dia tidak ada alif lam ta'rifah dan ain tu hilang tanwin dia. Ya. Ini tolak sikit ke atas. Ini kita supaya okey, boleh baca ya. Isim adat nombor pembilang nakirah muzakkar yang mansub. Kenapa dia mansub? Ada sebab dia lah ya. Kita tengok dalam ayat tu. Kemudian kalimah yang kedua, sorry, sini ya. Kita bawa ke sini. Lagi elok. Yang di sini yang kita nak terangkan tadi ialah yang ini. Okey. Lepas tu kalimah kedua samawatin pula. Ya, dalam konteks pertalian ni samawatin kita panggil dia isim juga ya. Isim, iaitu ismun tu mana kata nama lah. Isim al-ma' apostrofi itu maknanya ain yang sukun ya. Du al-ma'dud ya. Kalau nak letak du pun boleh, al-ma'dudu pun boleh, ataupun bila waqafkan al-ma'dud. Begitu juga yang tadi kita waqafkan dia jadi al-adad. Adad maknanya nombor pembilang. Yang ni al-ma'dud tu bermakna apa? Yang dibilang. Atau perkara lah. Perkara itu boleh jadi manusia, boleh jadi benda yang perkara yang dibilang. Bila ada perkataan di itu apa? Dia menunjukkan kepada kita kalimah tu apa? Mengambil bentuk isim maf'ul. Sebab tu dipanggil al-ma'dud. Ma'dudun tu daripada acuan maf'ulun. Ya, daripada acuan maf'ulun. Kalau saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan, template itu kita boleh ni template ni mana dia maf'ulun, yang ni lah maf'ulun, jadi ma'dudun, dia adalah isim maf'ul wazan satu. Itu perkataan ma'dud tu menggunakan acuan ni lah, bermakna dia tu isim maf'ul, sebab tu dinamakan dibilang, yang dibilang, sebab maf'ul ni ialah objek ya, objek. Jadi al-ma'dud tu lah perkara yang dibilang tu. Okey, balik semula kepada lesi logat tadi, itu al-ma'dud iaitu perkara yang dibilang. Teruskan dia punya penerangan yang dibilang. Kemudian jenis dia apa? Samawat adalah isim tu ialah isim lazim lah ya. Ma'dud perkara yang dibilang, dia isim lazim.
lazimun, Z kita besarkan. Jantina dia langit. Langit jantina adalah dipanggilkan dia daripada samaun tadi dah kita tahu muannas ya. Dia adalah muannas. Dia cuma ni jamakkan saja. Ya, majmuk jamak kita boleh letakkan majmuk ya yang dijamakkan itu maksud dia tu. Guna jamak pun boleh juga ataupun majmuk dua-dua boleh. Okey. Dia adalah isim lazim muannas majmuk. Ta'yin dia apa? Dia tidak ada alif lam ta'rifah, jadi kita ta'yin dia lah nakirah juga. Ya, nakirah muannas majmuk. Akhir sekali kita masukkan dia i'rab dia yang ta tu mengambil kasratain, bermakna dia yang majrur. Ya, majrur. Tu dari ciri lah. Ciri dia nak menerangkan dia tu isim apa, dan dia adalah dalam konteks isim adat dia dipanggilkan al-ma'dud, iaitu perkara yang dibilang. Jenis dia ialah isim lazim nakirah muannas majmuk yang majrur. Tetapi dia juga berfungsi ya, dan kita tambahlah juga mudhafu ilaih. Dalam konteks pertalian dua tu juga diaturkan dengan menggunakan kaedah idhafah, jadi dia tu adalah mudhafun ilaihi ya. Bila mudhafun ilaihi dia mesti majrur. Sebab itulah tadi dia mengambil i'rab yang majrur ya. Kita nak masuk ke peranan, maknanya dia ada dua peranan tu. Satu ialah dia al-ma'dud, yang kedua dia adalah mudhafun ilai. Pada masa yang sama dia juga mudhafun ilai. Dan kita boleh berikan makna dia iaitu samawatin, dia dalam bentuk jamak tadi, majmuk tu makna dia langit, jadi makna dia langit-langit yang banyak, lebih langit-langit. Jamak, bila jamak saja bermakna sesuatu tu lebih daripada dua lah, tiga ke atas. Yang itu dipanggilkan jamak bahasa Inggeris ya. Okey ya, ada bunyi apa, saya nak mute-kan dulu ya. Okey. So, yang ni penerangan untuk samawatin. Jadi kita buat arrow untuk ni juga ya, iaitu untuk samawatin. Okey. So jelaslah ya, yang kita nak bahaskan ialah apa, tadi nak menunjukkan samawatin tu apa dia dalam ayat tadi, sebab ada sab'a samawatin, sebab itulah dibentuk dalam samawatin yang nakirah ya. Sebab ma'dud, apakah kaedahnya yang kita boleh belajar pada sini ya? Kita boleh belajar, kita boleh masukkan nota tu ialah maklumat tambahan. Nota tu kita ada kaedah dia ya. Kaedah al-ma'dud kepada nombor ya. Nombor apa-apa juga nombor, nombor 3 hingga 10. 3 hingga ini dia punya kaedah lah ya. 3 hingga nombor 3 hingga 10 dia ada kaedah dia. So al-ma'dud tu mestilah
Ini ciri dia ya, ataupun bercirilah. Ya. Keenam. Berciri dia mesti nakirah. Nakirah. Lepas tu dia sebab dia berperanan sebagai mudhaf ilaih, tu dia majrur ke, sebelum majrur kita ambil dulu bilangan dia. Ya. Bilangan dia ialah mesti jamak. Jamak. Itu bilangan dia. Dan akhir sekali i'rab dia mestilah majrur. Itu formula dia ataupun kaedah tu ialah macam formula ya untuk kita mengenal uh, apa al-ma'dud kepada nombor 3 hingga 7 tu, 3 hingga 10 lah, 3, 4, 5, 6, 7. So dia dalam kategori ni ya. Kalau dalam kategori nombor lain dia berbeza. Ma'dud tu ada peranan yang berbeza. Itulah sebagai maklumat untuk kita kongsikan pagi ni ya, dalam kita mengenal beberapa kalimah yang bersabit dengan as-sama'i dalam ayat ke-19 ya. Okey ya, itu lebih kurang maklumat yang kita boleh kongsikan pagi ini. Kepada samawatin tu dia melibatkan isim adat. Ini maklumat yang tuan-tuan boleh simpan ya, simpan dan gunakan dalam membaca ayat-ayat lain. Kalau jumpa konteks pun dia konteks yang sama ya. Apabila ma'dud kepada nombor 3 hingga 10, al-ma'dud tu mestilah bentuk nakirah. Nakirah maknanya dia mesti bertanwin. Kalau dia boleh dia mengambil tanwin lah ya. Ada juga kalimah yang nakirah tidak tanwin. Lepas tu dia mesti jamak sebab dia lebih pada 3, dia kena jamak lah. Ya, lebih pada 2. 7 lebih pada 2 dah. So dia kena jamak. Ya, 7. Doktor, kalau macam dekat yang doktor tulis ni kan isim al-ma'dud, perkara yang dibilan, atau boleh tak kalau kita terus cakap isim lazim al-ma'dud? Boleh. Boleh. Kalau nak buat macam tu boleh. Isim lazim al-ma'dud pun boleh. Asalkan kita fahamlah al-ma'dud tu apa dia, peranan dia lah dari konteks isim adat yang dibilang. Boleh juga ya. Itu style sajalah macam mana kita nak menerang. Asalkan kita faham. Dan Ya. orang yang membaca nanti juga faham. Ya. Okey. So kita simpan yang ni. Ya, kita boleh ya, boleh simpan. Ustaz, Ya. adakah elok kita dekat isim al-ma'dud, isim lazim, nakirah, mu'annas, kita clarify lagi mu'annas dia salim ke, mu'annas dia taksir ke, kita Oh perlu ya, juga. bagus lah ya. Kalau sebab jamak ya. Hmm. Jamak ni ada 2. Kalau kita boleh specify lagi cantik lah tu. Jadi kita kata mu'annas apa jamak salim. Itu Majmuk kalau tu nak dah ada dekat situ, doktor. eh Majmuk ada dekat situ. majmuk yang ya dia Majmuk nak tu masuk ke jamak. salim, salim dia. Salim Kita dan atau kita taksir. cakap majmuk saja sebab jamak ni ada 2 ya. Kalau nak kemaskan lagi dalam muannas ni masukkan. Muannas ya, muannas uh, Salim. jamak muannas muannas jamak salim ya, muannas jamak salimun, kita tulis dia salim. So bila dah tu dia kena buanglah majmuk ni. Dia dah masuk dalam tu. Okey. Muannas jamak salim. Dia lagi apa? Lagi menempatilah sebab kalau majmuk saja tak tahu adakah dia majmuk jamak tu jamak salim atau jamak taksir. Tapi bila ada alif dengan ta ni ya, dia adalah kita panggil dia jamak muannas jamak salim lah. Okey ya, ini kita boleh simpan untuk
perkongsian kita, kalau kita nak gunakan sebagai rujukan nanti, kita boleh rujuk balik di dalam screenshot, folder screenshot, dan kita boleh boleh bincangkan lagi apa yang kita telah belajar hari ini. Dan pada masa sama, kalau ayat ni, sebab ini dia membabitkan pembentukan kalimah, mungkin kita nak guna dia sekali lagi. Nanti kita nak copy dia. Jadi kalau nak copy itu, tuan-tuan boleh simpan dalam folder download ni ya. Jadi sekarang ni saya simpan, tekan save button ni. Ya, dia akan pergi kepada, okey, kena keluar pada ni dulu, tekan save. Dia akan pergi ke folder. Saya ambil folder download. Apa-apa folder pun sebenarnya boleh ya. Sebab ini temporary, saya masukkan folder download ni. So, dan saya tukarkan nama. Okey, saya clearkan dulu ni. Supaya nampak. Apa-apa tag tu clearkan dulu. Okey. Dan dalam file ni kita apa ya? Kita namakan file untuk latihan hari inilah. Latihan hari ini berapa bulan? 22 Mac 2024. Kalau nak masukkan ayat tu boleh juga, ayat 2. Dia tak boleh guna colon ya. File ni tak boleh gunakan colon, jadi kita gunakan cara lain. Kita buat underscore. Okey, 2:19 untuk rujukan saja ya. Ayat 2 maknanya surah Al-Baqarah, ayat, ataupun kalau susah nak faham tu tulis je surah ayat 19 surah Al-Baqarah pun boleh juga. 19 doktor. Kita dah ayat 10. Oh sorry ya. Macam Silap. mana boleh silap tekan tu 19. Okey. Dan savekan kat sini ya. So bila save, dia akan save dalam bentuk text file ni. Nanti tuan-tuan buka file tu dalam folder download ni, boleh copy dia balik kalau pada Lexi Logos ya. Jadi kalau kita nak shortcut menunjukkan macam mana pembentukan kalimah nantilah ya. Kita simpan dia save. So lain kali kita boleh gunakan dia, tak payah kita nak type balik, kita copy saja daripada text file tu ke dalam Lexi Logos ya. Okey, itu saja untuk hari ini, dan besok tak ada kelas. Kita hari Isnin, cuba mana kalau kita nak sambung nanti, ya kita akan sambung. Kita tadi kat sini, silap ya. Yang tu bukannya ayat apa ya? Ayat 19. 19. Ayat 29. Ya. Nanti betulkan balik ya. Okey, macam mana tuan-tuan nak betul kata, senang je ya, tak susah. Pergi balik ke download tadi, cari balik file tadi. Yang ni dia ya. Jadi tukarkan saja. Tukarkan, rename lah. Rename, tekan ni. Kalau tuan-tuan right click kat sini, dia ada ikon ni, ditulis rename tu, tekan situ. Dan tukar ke 1 tu kepada 2. Jadi ayat 29. Okey. Lepas tu enter sajalah. So dia tukar. Jadi ayat 29 surah Al-Baqarah. Jadi kalau nanti nak guna, buka saja file ni. Tuan-tuan boleh copy dia balik. Ni dia ya. Tak mengapa, walaupun font dia macam ni tak mengapa ya. Copy balik, nanti adjust dia punya size dia dekat Lexi Logos tu. Ya, sekurang-kurangnya kita dah simpan dia. Dah boleh guna pakai dia. Okey. Boleh saya tanya tak, kalau macam dengan ain tu kita guna apostrophe tu kan, kalau hamzah Kadang-kadang Hamzah guna apostrofi juga. itu Jadi yang maknanya bila kita guna dalam Rumi tu, kita kena tahu adakah dia ain ataupun apostrofi, dengan syarat kita tahu Arab dia lah. Penulisan Jawi dia.
Kena tahu Arab jugalah kalau baca bahasa Melayu ni yang ada apostrofi kan. Kalau tak tahu tu Betul. jadi tertukar lah. Betul. Tak boleh satu rumih je tak boleh. Kena dua-dua kena tahu. Sebab barulah kemas ya. Rumi tu hanya mencerminkan jawi dia. So jawi tu yang penting sekali kita tahu dulu. Nak kena selalu praktis menulis kalimah-kalimah jawi Arab tu ataupun jawi Al-Quran tu. Kemudian barulah translate dia dalam penulisan Rumi. So bila menulis Rumi tu kena betul dia punya huruf-huruf yang digunakan tu, termasuklah Ain tu nak gunakan apa karakter apa, iaitu apostrofi, sebab apa Rumi tak ada Ain. Yang paling dekat kita boleh guna apostrofi saja. Ya, macam huruf-huruf lain tu pun kadang memang tak ada, tapi kita boleh olah dia. Macam dot tu kita gunakan DH, kalau Za gunakan DZ. Ya, itu caranya ya. Okey, wabillahi taufiq wal Doktor, hidayah. doktor kejap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.